Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ni sekali lagi kita bersama dengan kitab Prinsip Dasar Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala wa ra'ah. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang masih lagi di dalam bab mencintai Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita masih lagi dalam, atau kita akan masuk membaca poin yang seterusnya, iaitu larangan ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, bahawa akidah Islam, akidah Ahlussunnah, akidah salaf ialah akidah yang pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrim. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala begitulah kami telah sapa pertengahan yang terbaik antara dua kelompok yang biasa, pertengahan antara dua ekstrim. Contoh dalam masalah iman, akidah salaf, Warij dan Mu'tazilah, dan satu lagi kelompok Murji'ah, Qadariyah. Sebahagiannya menafikan qada dan qadar. Sebahagiannya Qadariyah menafikan, sebahagiannya menafikan qada dan qadar. Sebahagiannya pula ekstrim dalam menetapkan bahawa qada qadar itu, bahawa manusia tidak ada kehendak langsung, seperti Jabriyah. Sunnah juga pertengahan dalam bab cintai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antara melampaunya golongan Yahudi yang membenci Nabi Isa dalam ahli yang terbaik seperti yang bukan diwahyukan kepadanya, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang sepatutnya. Dan sekelompok pula, kelompok liberal, kufar, bukan Nabi tidak ada kedudukan yang khusus, memanggil dengan panggilan-panggilan yang biasa, seolah-olah memanggil nama-nama sahabat kawan-kawan mereka sendiri. Jadi ahli sunnah ni sentiasa pertengahan antara keduanya. Jadi antara bentuk melampau, ghulu, antara bentuk benda yang dilarang dalam Islam ialah ghulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghulu, melampau. Ghulu ni maksudnya daripada perkataan qala yaghlu. Mari kita tengok dalam buku kita,
larangan ghulu. Ghulu artinya melampaui batas. Ghala, itulah bila kita kata mahal ghalin kan, bahasa Arab mahal ghalin, melampau. Dikatakan ghala yaghlu ghuluwan, iaitu jika dia melampaui batas dalam ukuran. Jika ia melampaui batas dalam ukuran, maka dia telah ghulu. Dari segi bahasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la kita, jangan kamu ghulu dalam agama kamu. Jangan kamu ghulu dalam agama kamu. Iaitu ahli kitab menganggap Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan. Jadi seseorang itu beriktikad bahawa perkara yang melebihi daripada syarak itu ialah sebahagian daripada agama itu ghulu. Orang yang buat dosa, dia melampaui batas juga. Tapi dia tidak menganggap bahawa melampaui batas itu sebahagian daripada agama. Contoh orang minum arak, dia melampaui batas tak? Betul. وحدد حدودا فلا تعتدوها إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها. Sebenarnya Allah Ta'ala telah memfardukan perkara yang fardu, jangan kamu mengabaikannya. Kan? وحرم المحرم فلا تنتهكوها. ينتهكوها تنتهكوها ينتهكوا فلا تنتهكوها. Yang kamu, Allah Ta'ala telah membuat larangan-larangan, maka jangan kamu langgarnya. Wahaddada hududan, dan telah menetapkan had. Jadi itu dosa. Kalau ghulu ni, dia melampaui batas yang Allah Ta'ala telah tetapkan dan beranggapan bahawa itu adalah sebahagian daripada agama, berlebih daripada apa yang sepatutnya. Itu ghulu. Kita sayang Nabi Muhammad SAW, kita cinta Nabi Muhammad SAW, kita sayang dia sebagai Rasul, kita memujinya, kita mengangkatnya lebih daripada kedudukan manusia biasa. Tetapi jangan lebih daripada maqam manusia. Jangan jadi maqam ketuhanan pula. Sampai menganggap bahawa tiada siapa yang boleh selamatkan dia di akhirat kelak melainkan Allah Ta'ala, melainkan Nabi Muhammad SAW. Nanti salah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya akramal khalqi wa yasbulim lahu mali la aludhu inda huduthi hadithil amami. Ketika berlakunya kejadian yang dahsyat di akhirat kelak. Jadi illam takun akhidan biyadi ya Rasulullah, kalau kau inna min judika dunya wa darratuha, sesungguhnya wa darrataha, sesungguhnya kemurahanmu ya Rasulullah, seluruh apa yang dalam muka bumi ini semua adalah kerana kemurahanmu ya Rasulullah. Salah tu. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan itu kemurahan Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, ulaika alladzina yad'un, itu orang yang kamu seru itu wahai orang musyrikin, khafuna adzabah, inna adzab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya orang yang kamu seru itu wahai orang musyrikin, wahai Kristian, kamu seru Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sedangkan Nabi Isa itu yabtaguna ila rabbihim wasilah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Jangan melampau. Wahai orang musyrikin, jangan kata malaikat itu ialah anak Allah Ta'ala. Jangan melampaui batas, kerana malaikat juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai
ubadul kubur, wahai penyembah kubur, wahai kuburiyun, jangan kamu seru selain daripada Allah Ta'ala, jangan kamu angkat, lebih bertaruna ila rabbihim wasil, ayyuhum aqrab, bahkan mereka nak tahu, mereka nak jadi siapakah di antara mereka, mereka juga takut azab Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nabi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, abduhu wa rasuluh. Jadi letak makam yang selebih tak sepatutnya, dah berlaku zalim. Berlaku zalim itu wad'u
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, masalah internet, gangguan internet tadi. Jadi kita sebut tadi al-ghulu, masalah ghulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bukannya maksudnya kita sangat-sangat sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ada sebagian orang ni silap faham bila kita kata jangan ghulu kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat kita ni memang mereka ni melarang kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Bahkan kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada ibu bapa kita. Sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, dia kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in. Juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut akan ada di kalangan umatku nanti mereka ini tidak pernah berjumpa aku, tetapi mereka sanggup untuk menjadikan ibu dan ayahnya sebagai tebusan bagi dirinya di akhirat kelak, untuk dapat berjumpa dengan aku, dapat melihat aku. Jadi ini bukan isu kita tak cinta Nabi SAW, bahkan lebih daripada kita cinta Nabi SAW, cinta pada ayah kita. Bahkan jika seperti kita kata fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, seperti kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, fidaka abi wa ummi, ibu dan ayahku tebusan bagimu ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kami sanggup untuk menebus ibu dan ayah kami semata-mata untuk melihatmu ya Rasulullah. Para sahabat selalu ucapkan perkataan tersebut, fidaka abi wa ummi. Kan seorang wanita ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dengar suaminya wafat dalam perang Uhud, dia tanya macam mana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami kamu telah wafat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia datang pula, tapi tak ada siapa jawab. Sebab masa itu tengah rangkaian kecoh. Kemudian datang pula sekali lagi khabar bahawa anak dia pula telah wafat. Anak kamu yang pertama telah wafat. Kata, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana keadaan Rasulullah? Datang khabar yang ketiga pula bahawa ayah dia telah wafat. Dia kata, mana Rasulullah? Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baru datang khabar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Dia kata, kullu musibatin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalal. Apa saja musibah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ringan bagiku. Apa tak, ini kecintaan. Ini dalam cinta lebih daripada had yang Rasulullah sallam benarkan. Kita kalau kita sayang mak kita, tapi kita lebihkan daripada sepatutnya, melampau, maka ibu kita pun akan murka. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi, Assalamualaikum, jangan tuduh orang yang bila kata jangan hulu dengan Rasulullah yang sebagai orang yang tak sayang Nabi SAW. Bahkan mereka lebih sayangkan Nabi SAW lebih pada mak dan ayahnya. Bila Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sebutkan berkenaan dengan perayaan maulid Nabi SAW, disebut dia menangis. Dia kata kita cintakan Rasulullah SAW lebih dari cinta mak dan ayah. Syekh bin Baz nak ada hafal hadis sahih Muslim, hampir kutubus sittah dia hafal hadis ni, walaupun mungkin tak hafal dengan bersanadnya, tapi dia hafal isi dalam hadisnya, hadis-hadis yang dapat dalam isi kitab tersebut. Ketika dia sebutkan berkenaan dengan maulid Nabi SAW, dia menangis. Itu bukan sebab kita tak sayang Nabi SAW, bukan tak sayang Nabi SAW. Isu dia ialah kita tak diperintahkan untuk sayang Nabi sebegitu. Seperti sebagian orang bila sambut maulid Nabi, dia sambut maulid Nabi dengan apa? Dengan kek. Tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube? Tuan-tuan tengok YouTube. Happy birthday ya Rasulullah,
Happy birthday ya Rasulullah, siap tak lilin lagi. Allahu Akbar. Ghulu. Al-ghulu fi din. Melampau. Jadi agama Islam ialah agama yang mengelakkan kita di ghulu. Sebab kalaulah tak boleh ghulu pada Nabi SAW, ghulu pada selain Nabi lebih-lebih lagi dilarang. Nah, Nabi SAW bersabda, tengok kita lagi buku kita. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah kamu daripada sifat ghulu dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum. So yang telah membinasakan kaum-kaum sebelum kamu apa dia? Al-ghulu fid din. Itu ghulu dalam agama. Kamu tahu tak hadis ni cerita pasal apa sebenarnya? Cerita dia pasal sebenarnya Nabi nak kata, nak bagi bila melontar jangan cari batu yang besar-besar. Ada sebahagian orang bila dia dengar kan, bila kita melontar jamrah nak haji, nak mesti nak dekat haji ni kan. Melontar jamrah tu dia nak melontar syaitan, maka dia ambil sebenarnya batu yang Rasulullah SAW pakai itu hanyalah sebesar satu ruas jari saja, macam ni je. Besar ni je batu yang kita nak pakai, besar ni je yang kita nak lontar. Jadi bila Nabi SAW melihat ada orang ambil batu besar, Nabi sebut hadis ni, iyyakum wal ghulu fid din. Baikkan tuan-tuan, kalau pada bab melontar jamrah, Nabi SAW melarang kita ghulu dengan pakai batu yang besar-besar, apatah lagi dalam selain daripada dalam masalah akidah, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah yang menyebabkan seseorang itu batal keislamannya, ghulu. Bagaimana pula ghulu pada tok guru, tok syekh? Saya menganggapkan tok guru takkan salah. Saya menganggap bahawa bila Rasulullah jalan ke satu arah, tok guru jalan sebelah arah yang lain, dia akan ikut tok guru dia, kerana dia kata tak mungkin guru salah. Allah musta'an. Ini ghulu. Sedangkan setiap ucapan manusia itu boleh diterima dan boleh ditolak. Boleh salah. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum. Tengok, lihat macam bagaimana ghulunya orang Kristian kepada padri-padri mereka sampai ke tahap boleh mengampunkan dosa, sampai ke tahap tidak masuk syurga melainkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Melalui Ali bin Abi Talib. Dia punya ayatul syaitan, bukan ayatullah, ayatul syaitan mereka, yang menganggap bahawa tidak akan masuk syurga melainkan melalui Ali. Husain, melampau pada Husain, ya Husain, ya Husain. Jadi buatlah doa-doa, aku mempunyai 5 orang yang dengannya aku memadamkan api neraka. Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin. Allahu Akbar. Ghulu. Kata saya Yazid lagi, salah satu sebab yang membuat seorang menjadi kufur adalah sifat ghulu dalam beragama, baik kepada orang salih atau orang yang dianggap wali di zaman sekarang. Wali itu diberikan hak untuk mentadbir alam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini satu benda yang paling dusta sekali. Di kalangan tarikat sufi yang menyimpang, mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 wali. Ada wali-wali di muka bumi ini, wali naubah, yang mereka Allah Taala memberikan hak untuk mentadbir kawasan mereka. Allahu Akbar. Hujan, panas, rezeki, aksiden tak aksiden, pokok tumbuh tak tumbuh, di bawah kekuasaan wali naubah ni. Allahul musta'an. Hingga mereka dan maupun ghulu kepada kuburan para wali, kuburiyun zaman sekarang. Kata kita Yayasan Ta'lim, alhamdulillah, sejak 10 tahun lepas, 12 tahun lepas, bukan 10, 12 tahun lepas. Saya ingat masa saya mula-mula masuk
tahun 2009. Pengkajinya. Mereka katakan bahawa susah nak dakwa mereka ni sebab lakukan penyembahan kubur tu di amalan tu ritual tu di luar sana. Dan tak lama tuan-tuan, sama sekarang dah ada dah. Di Gunung Jerai naik sebab apa? Sebab ada kubur wali atas tu. Mandi di minum air daripada telaga tersebut. Setelah apa yang mereka lakukan di Pulau Besar Melaka, sekarang di Gunung Jerai pula. Masya Allah, tajuk ni memang ngam betul. Kena pula dengan isu sekarang. Memang Allah Ta'ala bagi taufik. Hingga mereka minta dan berdoa padanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Ta'ala syirik akbar, tuan-tuan. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru, berdoa kepada selain Allah Ta'ala ilahan akhar la burhana lahu bihi, yang tidak ada bukti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sungguhnya hisab dia di akhirat kelak. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan berjayalah orang-orang kafir, iaitu orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala, menyeru kepada selain Allah Ta'ala, memohon kepada selain Allah Ta'ala perkara yang hanya Allah Ta'ala saja mampu mengurniakan kepada mereka. Itu syirik akbar. Tuan-tuan kata, ya Abdul Qadir Jailani, selamatkan aku daripada azab ini. Kufur dia, kafir kepada Allah Ta'ala. Jika cukup syarat-syaratnya. Kafir billahi na'udhu na'udzubillah min dhalik. Apa beza dengan Kristian kata, ya Isa. Kita ada beza, Ustaz. Orang Kristian kata Nabi Isa ada kuasa rububiyah, iaitu Nabi Isa tu yang mentadbir alam. Kalau macam tu, apa pula beza kamu dengan orang Kristian yang mengatakan ya Maryam, isfa'i lana ya Maryam. Dari beza antara kamu dengan sama buku kita balik. Sedangkan Iqra tu alif ta ra alif hamzah. Okay. Artinya melampaui batas, bohong kerananya. Sebagai hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lebih daripada darjat Allah dan Rasul. Maksudnya lebih angkat Nabi SAW tu sampai darjat Allah, sampai darjat ketuhanan. So itulah innama ana abdun faqulu ana abdullah. Jadi kita akan jumpa hadisnya. Okay. Menisbahkan kepadanya sebahagian dari sifat-sifat ilahiyah, seperti pengampun. Sampai mereka ni, kata Syekh kami, dia kata akidah mereka ni yang mereka sebut ya Rasulullah selamatkan kami tu, ya betul Nabi SAW akan bagi syafaat kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Nabi SAW, para anbiya boleh bagi syafaat di akhirat kelak. Tetapi yang dipertikaikan adalah i'tiqad mereka bahawa yang nak selamatkan tu ialah Nabi, sedangkan Allah Ta'ala nak mengazabnya. Itu yang salah. Mereka ini menyamakan syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Mereka samakan syafaat dunia. Tahu syafaat dunia, tuan-tuan, sebagai contohlah. Kita kat dunia ni, kan, contohnya
kita kenal satu orang yang besar, satu pegawai lah, kita kata Perdana Menteri lah. Perdana Menteri Malaysia ni, Datuk Ismail Sabri ni rupanya sepupu kita, katakanlah sepupu kita, abang kita lah katakanlah. Ini cerita lah, katakanlah saya Abu Asma bin Sabri. Perdana Menteri tu kita punya Ismail Sabri, Datuk Ismail Sabri, PM kita lah. Lalu aku dah katakanlah bos saya tak boleh datang. Tuan Haji Arif kata, Yunus, kata Abu Asma, kau kan PM luluskan tanah 10 hektar untuk kita buat madrasah ni. Buat apa? Buat macam taklim ni. 10 hektar kita buat besar betul. Luluskan projek ni. Jadi dia minta kat saya, siapa? Kat saya, supaya sampaikan kepada PM kita. Saya pun sebagai adik katalah, adik. Dia kata, bang, ni ada ni kawan saya ni, kawan baik betul lah. Dia minta tolonglah luluskan tanah ni, projek kat tanah ni. Susah betul nak lepas ni. Minta keluarkan satu surat arahan special untuk diluluskan dengan segera projek ni. Sebab dah tertangguh lama contohnya. Maka PM tadi dia tengok, dia kata, oh dia ni abang dia ni bukan, dia ni kawan yang minta ni kawan, kata. Tuan Haji Arif ni kawan kawan lah. Sebenarnya bos saya dulu, kata. Okeylah, disebabkan dia kawan kau, abang luluskan lah. Okey. Jadi luluskan sebab apa? Sebab saya ni kawan dia dan saya ni adik dia. Kerana kesihannya dia pada adik dia, kalau tak bagi nanti adik dia marah, dia bagilah. Dia mau bagi, okey luluskan lah. Ataupun saya ni ketua bahagian dia, ketua pemuda bahagian dia. Ismail Sabri kat mana? Saya pun tak tahulah kat mana, saya ingat politik ni. Okey. Katalah bagi segambut ni, rupanya Datuk Ismail Sabri ni kecawangan segambut kat tempat. Saya ni ketua pemuda. Saya ialah ketua pemuda. Belakang saya ni ada ratusan orang yang akan undi nanti dalam Pimpinan Agung atau Perhimpunan Cawangan UMNO contohnya. Saya kata, kalau Datuk kata, ni ada kawan pikut-pikut saya ni, ramai ni nak minta projek ni tanah. Kalau Datuk Seri tak bagi, kami akan tarik. Okay? Kami akan tarik sokongan kepada Datuk Seri. Maka dia pun, okeylah, aku luluskanlah. Kali ni bukan sebab adik-beradik, kali ni sebab dia takut kehilangan something, akhirnya dia bagi. Atau mungkin sebab dia sayang anak dia sendiri. Atau mungkin yang nak minta syafaat tadi tu, kawan dia, itu apa dia? Ialah orang yang sponsor dia, orang yang menjadi penyokong kuat dia dari segi kewangan. Jadi kalau dia tak bantu nanti orang ini. Jadi manusia ni, makhluk ni, bila dia minta syafaat daripada seseorang, orang tu pun yang bagi syafaat, yang bagi bantuan tu pun, dia bagi bantuan sebab dia berhajat kepada benda tersebut. Kenapa saya cerita ni, Pak Sultan? Ada orang yang menyamakan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah, kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak akan lepaskan orang ni. Sebenarnya Allah Ta'ala berniat untuk mengazab mereka, tapi yang mengubah fikiran Allah Ta'ala, yang mengubah keputusan Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Ini tak benar, salah ni. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berhajat nak mengampunkan hamba tersebut, tetapi Allah Ta'ala tak nak ampunkan sebegitu, kerana Allah Ta'ala nak menaik yang lain. Allah Ta'ala tak akan ampunkan, melainkan lepas Nabi Muhammad SAW memohon syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Nampak tak tuan Allah? Beza dia macam mana? Kata Syekh Saleh sini, dia kata dalam Islam syafaat itu daripada Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kerana Allah Ta'ala nak ampunkan, dan Allah Ta'ala yang suruh Nabi minta syafaat. Dalam hadis kata, mintalah wahai Muhammad, dan Allah Ta'ala sendiri yang minta Nabi SAW sujud, dan Allah Ta'ala sendiri yang minta Nabi, yang perintahkan Nabi untuk yang perintahkan Nabi untuk meminta kepada Allah, wasal tu'ta. Maksudnya bantuan itu daripada Allah, pengampunan itu daripada Allah melalui Nabi SAW. Maksudnya dengan Allah Ta'ala perintahkan Nabi suruh minta kepada Allah Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala asalnya tak nak mengampunkan, lepas tu oleh sebabkan Nabi SAW berubah Allah Ta'ala. Lepas ini dah jadi seolah-olah yang maha pengampun, yang pengampun tu bukan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Yang besar mengenai masalah syafaat dunia dengan syafaat akhirat. Inilah dia jins, inilah dia kenapa jadi syiriknya orang musyrikin. Betul kat sini nampaklah. Hal itu misalnya dengan mohon dan minta pertolongan kepada beliau. Pergi umrah, aku ya Rasulullah. Beliau Rasul, iaitu memohon melalui Nabi Muhammad SAW. Pergi ke kubur Nabi, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah Ta'ala. Ini tawassul. Bukan tawassul dengan beriman dengan Nabi SAW. Itu boleh. Tawassul dengan iman kita kepada Nabi boleh. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah. Maksudnya aku bertawassul pada kamu, aku mohon kepada kamu ya Allah dengan imanku kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya aku mohon kepadamu ya Allah, bukan aku bertawassul. Maksudnya aku memohon kepadamu ya Allah dengan imanku kepada Nabi Muhammad SAW dan itibakku kepada Nabi Muhammad SAW, maka kau ampunkanlah aku. Itu boleh. Tawassul dengan Nabi maksudnya tawassul dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tawassul dengan iman kita kepada Nabi. Tawassul dengan itibaknya kita kepada Nabi SAW. Ya Allah, aku hari ini aku dah ikut sunnah Nabi, ya Allah, maka ampunkanlah aku ya Allah. Boleh tak? Boleh. Itu boleh. Atau tawassul dengan kedudukan dan kehormatan mana? Bijahi rasulik. Tak boleh. Jah. Ya Allah, bijahi rasulik. Nah, dengan kehormatan. Jangan. Tawassul dengan amal saleh. Itu sabit daripada hadis. Bersumpah dengan nama beliau demi Rasulullah dan sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah, maka perbuatan ini adalah syirik. Jadi apa saja perkara yang sabit dalam syarak bahawa dia adalah ibadah, maka apabila kita memalingkannya kepada selain Allah, hatta kepada Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya syirik, tuan-tuan. Barakallahu fikum. Jadi ini itraq dalam apa? Dalam memujinya. Yang kedua, masih itraq juga, iaitu berlebih-lebih, itu berlebih dalam hak Nabi adalah berlebih-lebihan, dan dimaksud dengan itraq dalam hak Nabi adalah berlebih-lebihan dalam memujinya, padahal beliau telah melarang hal tersebut melalui sabda beliau, la tuturuni, jangan kamu kalian berlebih-lebih dalam memujiku. Kama ataratin nasara, sebagaimana orang Nasrani telah melampaui batas
kepada Isa bin Maryam. Dia kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Fa innama ana abduhu. Dengar ni. Aku hanyalah, innama maksudnya sesungguhnya, kaf makfufah. Iaitu innama maksudnya sesungguhnya hanya. Yang kita banyak kali sebut dah. Kalau saya kata sesungguhnya aku cikgu, dia maksud betul-betul dia cikgu. Itu bila orang petikaikan dia. Siapa awak? Saya Abu Asma. Awak siapa? Saya guru madrasah. Betul ke guru? Sesungguhnya aku ni guru madrasah. Maksudnya betul lah, betul tekankan penekanan. Ya, aku guru madrasah. Tapi kau buat kerja lain juga kan? Kau guru madrasah tapi kau buat Grab kan? Tak. Innama. Sesungguhnya aku hanya innama ana mudarris fi yayasan ta'lim. Sesungguhnya aku hanya guru di yayasan ta'lim. Aku tak mengajar tempat lain. Ini contohnya. Jadi innama tadi uslubul hasr, iaitu kaedah kita untuk mengeksklusifkan, mengeksklusifkan benda tersebut, tak dicampur dengan benda-benda lain. Jadi bila Nabi kata innama ana abdun, sesungguhnya abduhu, sesungguhnya aku tak ada lain melainkan hamba dia je. Maksudnya dari segi aku dengan Allah Ta'ala, aku adalah hambanya, bukan lain. Aku bukan kawannya, bukan temannya, bukan anaknya. Bukan maksudnya Nabi tak ada tugas lain. Nabi ialah suami, Nabi ialah ayah, Nabi ialah bapa, Nabi ialah sahabat, Nabi ialah banyak lagi. Tapi dalam kes dengan Allah Ta'ala, apa hubungan Nabi? Tak ada lain lah. Abduhu, hambanya. Aku hanya menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La tutuni kama adran nasar masal fa innama ana abduhu faqulu. Tetapi kena ingat, walaupun aku adalah hamba, aku adalah rasulnya. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Katakanlah Abdullah dan rasulnya, hamba Allah dan rasulnya. Hamba untuk menafikan, melampau, mengangkat Nabi ke makam ketuhanan. Rasul pula untuk mengelakkan apa dia, supaya bersifat tidak beradab dengan Nabi Muhammad SAW, menganggap bahawa Nabi ni orang biasa. Tak, dia Rasul. Dia Rasul, level dia lain. Waktu kata Syekh Salih Al-Munajjid, dia sebut dalam satu ceramah beliau, dia kata ramai orang Islam apabila seorang penulis dia letakkan nama Nabi dalam satu tokoh yang paling hebat lah, nombor satu Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh, dia agak kurang, dia tak setuju. Sebab dia letakkan Nabi tu sebaris dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Ini tak sepatutnya. Nabi makamnya Rasul, tak layak duduk sekali dalam satu tokoh yang biasa-biasa tu. Dia Rasul. Jadi faqulu Abdullah wa rasuluh, maka kamu ucapkan Abdullah wa rasul. Jadi itu saja pujian kita kepada Nabi. Abdullah wa rasul, la ilaha illallah wa la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Doa lepas azan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kan? La ilaha illallah wa la syarika, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Seperti hadis Ubadah bin As-Samit, Nabi kata man syahida ila ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Rasul bersyahadah la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Nampak? Jadi ucapan hamba Allah dan rasulnya, hamba Allah dan rasulnya itu adalah bentuk pujian. Ustaz, macam mana pula menjadi hamba Allah untuk pujian pula? Sebab satu-satunya manusia yang telah menyempurnakan maqam penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata lain, jangan kalian memujiku dengan cara batil, jangan kalian berlebih-lebih dalam memujiku. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Kerana sifatilah aku sebagaimana Rabbku, maksudnya sifatilah aku itu Nabi Muhammad SAW
sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Nah, Abdullah bin Mutarrif Asy-Syikhir sama lagi berkata, ketika aku pergi bersama Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid penghulu kami. Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wa anta khair wa ibnu ini seperti orang terbaik di kalangan. Wa ibnu sayyidi, adakah Nabi suka pujian tersebut? Tidak. As-sayyidu lillah, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid penghulu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyid tuan yang memiliki. Tuan yang memiliki. Naam. Sayyid. Lalu kami berkata, dan engkau nampak tak? Wala yastarjil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sebagai orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami dan putera yang terbaik di kalangan kami, wahai sayyid kami dan putera penghulu kami. Maka sekali itu beliau SAW bersabda, ya ayuhan nas, ini kita nak, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan, ana Muhammad Abdullah wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini sahih. Dengar ni hadis tuan-tuan. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa kalian ucapkan. Bila orang kata, ya Rasulullah, engkau lah orang terbaik di kalangan kami, anak orang yang terbaik, engkau lah segala penghulu di kalangan kami, tak balik kampung, tak balik rumah, apa semua. Contohnya puji-puji sepatutnya. Nah, lebih. Nah, jadi dalam hadis sebut, jika kalian terbujuk oleh syaitan, aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat menyanjungku melebihi kedudukan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku. Nabi SAW kalau jalan, Nabi tak suka jalan kat depan sekali. Nabi suruh sahabat jalan depan, Nabi jalan belakang. Nabi SAW suka duduk dengan orang miskin. Nabi buka puasa dengan orang miskin. Naam. Nabi tak malu untuk angkat kanak-kanak kecil, pegang anak yang sedang kencing dekat atas paha Nabi SAW. Tak ada pula Nabi nak kata, aku adalah dia sekian-sekian. Nabi adalah orang yang tawaduk sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti, engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang paling agung di kalangan kami. Padahal betul tak? Semua itu betul. Rasulullah ialah sayyid, penghulu, penghulu ahli syurga. Engkau adalah sayyidul ghurril muhajjalin, dia adalah penghulu sekalian orang yang ini. Bahkan bukan sekadar ahli syurga, ana sayyidu waladi Adam. Bahkan memang hakikatnya Nabi itu ialah sayyid. Nabi kata hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Dan aku tujuan aku sebut bukan untuk bangga-bangga. Tidak.
Bukan tak betul ucapan tu betul. Tetapi Nabi SAW tak nak kita tak nak pengikut-pengikutnya dididik dengan budaya mengangkat-angkat lebih daripada sepatutnya. Padahal sudah diketahui sungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian beliau melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas, berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau SAW. Juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Tajuk beliau SAW mengarahkan mereka supaya mensifatkan beliau dengan dua sifat yang mempunyai darjat paling tinggi yang tidak ada pada hamba dalam iaitu tidak gulu ialah Abdullah wa Rasul. Abdullah disebut Abdullah, terhalanglah kelompok yang angkat Nabi macam Tuhan. Siapa yang pula salah juga ini kata-kata la darar wala darar, salah pula pada orang yang dinasihati tak mendengar. Nah, beliau SAW tidak suka disanjung melebihi dari apa yang SAW berikan dan apa yang Allah Ta'ala redai. Tetapi banyak manusia melanggar larangan Nabi SAW tersebut sehingga mereka berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya serta meminta kepada sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Nah, hal itu sebagaimana mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi SAW dalam qasidah atau nasyid, dan mereka tidak membedakan antara hak Allah Ta'ala dengan hak Rasulullah SAW. Setiap Muslim wajib mengetahui bahawa di antara faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama iaitu sifat berlebih-lebih pada orang yang salih. Betul? Berlebih pada orang salih itulah punca berhala pertama dicipta. Jadi kita takut sangat dekat Malaysia ni bila berlakunya banyak kubur-kuburiyun ni, pergi kat Gunung Jerai, pergi kat tempat-tempat yang tertentu untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dilarang. Setiap Muslim wajib mengetahui bahawa di antara faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama adalah bersikap berlebihan, ya, menjadi kufur, kafir, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, dan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Maksudnya apa? Asalnya mereka ni orang soleh, meninggal, sedih, buat patung tugu peringatan tengah-tengah bandar. Bila letak patung tugu peringatan tengah-tengah bandar, mula-mula asalnya datang ke kubur, datang balik. Lalu mereka kata, dah syaitan tiup kan, Allah susahnya kalau kita ni nak memperingati Tok Wali kita ni, apa kata kita buat satu patung di tengah-tengah bandar kita macam rupa mereka. Tujuan dia supaya apa? Supaya kita tengok patung tersebut, jadi kita termotivasi. Ini alasan mereka. Alasan mereka apa dia? Supaya mereka termotivasi, ada motivasi nak beribadah. Bila tengok orang soleh, motivasi. Itu juga sama je alasan zaman sekarang. Letak tok guru, rumah tok guru penuh, kita kenapa ni? Oh, bila tengok muka tok guru, nanti lama-lama kita rasa semangat nak beribadah. Itu mula-mula syaitan menitipu lagi. Kemudian lalulah beberapa zaman, lalu mereka kata, oh susahlah patung tengah bandar. Apa kata setiap orang kita buat patung letak kat rumah, supaya untuk kita memperingati tok-tok guru kita ni, tok-tok syekh kita ni. Sehinggalah pada satu zaman akhirnya manusia semua menyembahnya. Syaitan kata apa? Kata Imam Ibn Qayyim, syaitan mengatakan, dahulu ayah kamu, atuk nenek kamu menyembah patung ini. Dah, nampak tak? Asalnya tugu peringatan, lama-lama jadi tempat penyembahan berhala. Allah musta'an. Dah berlaku tak zaman sekarang? Berlaku dah zaman Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sekarang ini sajalah tuan-tuan Allah, maka tamatlah kita bab yang terakhir ini. Maka insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang ketujuh, pengertian ibadah dalam Islam. Ini sangat penting ni, untuk orang yang mempelajari akidah, untuk tahu prinsip-prinsip asas dalam Islam. Ada soalan tak, akhi Imran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, adakah lagu nasyid yang penulis saya itu Arithna ya Rasulullah termasuk syirik? Ya, anda tak syak lagi.
Aghithna ya Rasulullah menyai lafaz syirik akbar. Jauhinya. Seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ucapan madad, madad ya Rasulullah itu pun syirik. Madad itu pertolongan. Apa lagi? Aghithna. Allah Ta'ala kata dalam Quran, al-istighathah itu ibadah. In tastaghithu rabbakum fastajaba lakum. Kalau kamu istighasah kepada Tuhan kamu, maka fastajaba lakum. Maka Allah Ta'ala akan istijabahkan. Apatah lagi Rasulullah SAW dah wafat. Yang ketiga, yang diistighasah itu perkara yang memang Nabi SAW tak mampu buat, sebab Nabi dah wafat. Istighasah buat apa? Covid. Aghithna ya Rasulullah. Syirik. Ustaz, macam mana pula Nabi Musa, kisah Nabi Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala aduwihi. Ketika mereka pun meminta pertolongan, kaumnya minta pertolongannya, istighasah pada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Itu istighasah dalam bab dunia. Istighasah bab dunia tak syirik. Istighasah maksudnya apa? Memohon kepada seseorang pada waktu kecemasan, waktu distress. Boleh tak kita memohon kepada makhluk? Kita boleh kalau cukup syaratnya, iaitu dia hidup, dia mampu, dia hadir. Hayyan, qadiran, hadiran, atau sami'an. Atau boleh dengar. 4 syarat ni. Dan ada ta'alluqul qalb, yang kelima, tidak ada bergantungan hati. Pertama, mesti dia hidup. Kerana manusia yang tak hidup tak mampu. Apa dalilnya tak hidup tak mampu? Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut yang dia itu qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Maha tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dialah Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan yang layak diibadahi melainkan dia. Dialah al-hayyu, iaitu yang maha hidup, al-qayyum, yang maha menguruskan. Kerana yang maha menguruskan, yang boleh bagi kita kehidupan ni, iaitu yang menguruskan urusan kita, dan yang maha hidup. Maha hidup maksudnya kehidupan dia sempurna. Tak sakit, tak tidur, tak mengantuk, tak lalai, tak penat, tak letih. Waktu bila Allah Ta'ala kata dia Al-Hayyu Al-Qayyum, tengok lepas tu Allah Ta'ala nafikan. La ta'khudhuhu sinah, tak kena pada dia mengantuk, wala naum, tidak tidur. Sebab apa? Sebab kalau tidur tak sempurna hayyunya. Kalau dia tidur tak sempurna qayyumnya. Adakah masa orang tu tengah tidur dia boleh uruskan urusan manusia? Tidak, ada kelas. Sekejap. Nah. Faham tak? Jadi kalau Allah Ta'ala kata dia tu maha menguruskan urusan makhluk dan maha hidup, jadi kamu tak boleh kata dia tidur. Sebab kalau dia tidur dia tak boleh uruskan makhluk. Kalau mengantuk tak sesuai disebahkan kepada Allah sebab tak uruskan makhluk, tidur pun dinafikan, apatah lagi mati. Mati itu lagi yang bertentangan dengan Al-Hayy. Lepas tu kita tak syarat pertama, untuk kita memohon kepadanya, pertama hidup dulu. Sebab mati tak mampu nak bagi apa-apa. Wa mal jurhu limayyitin ilamu. Tidaklah luka itu pada orang mati ada rasa sakit. Tidak ada. Hidup. Qadiran. Mampu. Lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala disebut, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata, dia itu qadir. Lepas tu ayat lain, wa kana Allahu azizan qadiran. Wa kana Allahu qadiran. Maksudnya Allah Ta'ala maha mampu. Sebab apa? Sebab yang mampu memberi kebaikan kepada kamu, mengangkat mudarat kamu ini ialah Tuhan yang maha berkuasa. Bila tak mampu, tak boleh minta. Allah Ta'ala kata dalam Quran, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Orang katakanlah wahai Muhammad, serulah orang yang kamu seru Allah Ta'ala itu, mereka tak memiliki mithqala, tidak memiliki satu zarah di langit dan di bumi. Dan yang lain pula, la yamlikuna kashfad durni ankum wala tahwila, iaitu sedang pun Allah Ta'ala tak memiliki pun kemampuan untuk kashfad dur, mengangkat kesusahan daripada kamu, wala tahwila, bukan sekadar mengangkat, nak ubah pun tak boleh, nak tolak, nak ubah pun tak boleh.
In yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau terkena pada kamu dhur, tak ada siapa yang boleh memalingkannya melainkan Allah. Wa in yamsaska bi khairin fala rada li fadlih. Kalau kena pada kamu kebaikan, tak ada siapa yang boleh tolak kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Taala boleh bagi siapa yang dia nak daripada kalangan hamba-Nya. Baik, nampak tuan-tuan Allah. Yang kedua qadir. Yang ketiga hadir, dia hadir ataupun dia dengar. Kan bila Allah Taala cerita, berdoalah kepadaku. Wa qala rabbul inna kan yastajib lakum. Aku mustajabkan. Sebab apa? So ayat tu ada ayat sebelum tu Allah Taala idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan Allah Taala tu dekat. Allah Taala tahu urusan ni. Jadi bila kita minta, Allah Taala dengar. Innallaha sami'ud du'a. Allah Taala mendengar doa. Sekarang ni bila kamu aghithna ya Rasulullah, adakah kamu i'tiqad Rasulullah masih hidup? Oh, Ustaz, bukankah para anbiya itu hidup dalam kuburnya? Itu hidup hayatun barzakhiyah, hidup alam barzakh, bukan hidup alam dunia. Kalau hidup alam barzakh sama dengan hidup dunia, maka kita mintalah fatwa daripada Rasulullah SAW. Minta hukum. Ya Rasulullah, apa hukum Bitcoin? Kalau kehidupan dunia ini sama dengan alam barzakh itu, alam barzakh sama kehidupan dunia, maka jangan panggil isteri-isteri Nabi itu sebagai janda dia. Kalau macam tu, tak usah bagi-bahagikan harta Nabi SAW. Jadi jangan samakan itu hidup betul. Ia hayatun barzakhiyah. Jadi kesimpulannya dengan ucapan panjang-panjang tadi, aghithna ya Rasulullah, boleh jatuh dalam syirik akbar, tidak syak padanya walaupun sedikit. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Allah aghithna ya Rasulullah, azimul jahu alaika. Dia dah gabungkan. Pertama, syirik dalam doa, aghithna ya Rasulullah. Yang kedua, salawatullahi yartaji. Apa ni? Tukang terbalik lisan ni. Marhaban qabilna ma'rubil juli maqalid dhuyufi. Saya tak berjelas sangat sebab campur-campur tulisan ni. Salawatullah ila akhirih, barakallahu fi. Tapi cukuplah. Padanya adalah aghithna tu syirik. Padanya kita kata aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. Macam itulah. Nak tawassul dengan selawat kat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aghithna ya Allah. Apa yang menghalang kamu daripada nak doa terus pada Allah Ta'ala ni? Jangan kamu jadi macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar tu. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Jangan Allah Ta'ala sebut pasal orang musyrikin. Idza dzukirallahu wahdahu, bila kita hanya sebut Allah Ta'ala, ya Allah bantulah aku, isma'adzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah. Hati orang tak beriman dengan Allah Ta'ala, iman tak betul, iman syirik ni, isma'adzat. Rasa tak best. Takkan nak doa ke Allah Ta'ala aja. Kita kena sebutlah wali-wali kita. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, bila kita sebut bersama Allah Ta'ala, tersebut selain Allah Ta'ala, wali sekian, wali-wali sekian, idza hum yastabshirun, baru dia orang happy. Allahu Akbar. Sebiji betul pada zaman sekarang. Bila kita doa ke Allah Ta'ala terus, oh mana boleh, oh kamu ni wali nak tak mana, nanti kamu pelekehkan wali. Allah Ta'ala sebutlah ayat tadi, surah Az-Zumar. Tuan-tuan cari dalam surah Az-Zumar ayat 40 lebih ke atas. Saya tak ingat nombor berapa dah. Saya tak ingat nombor. Tapi dalam Quran surah Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdahu. Cari ayat tu. Puan Aisyah cari. Wa idza dzukirallahu wahdahu, bila sebut nama Allah Ta'ala saja, isma'adzat. Hati orang tak beriman pada Allah Ta'ala ni, dia rasa tak puas hati. Tapi bila sebut nama orang lain, sebut nama wali, rasa khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kata Syekh Abdullah Gunaiman. Dia kata apa? Yang disebut dalam kitab Tauhid. Dia kata, nak tahunya betapa syiriknya ahli musyrikin ni ialah bila bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, dia sumpah sama-sama demi Allah, demi Allah. Tapi kata, sumpahlah dengan nama wali fulan. Oh takut.
Oh, tak boleh kita sumpah dengan wali fulan ni, nanti wali fulan ni murka. Oh, dengan Allah Ta'ala boleh pula sumpah main-main. Na'udzubillah min dhalik. Begitu juga dengan zaman sekarang. Bila hadir ke masjid, tidak sekusyuk. Bila dia hadir ke kuburan wali tu, angkat tangan macam ni. Pernah tengok tak orang yang puak-puak mereka ni, bila dekat masjid angkat tangan macam ni? Tak pernah dia kena doa macam ni je. Tapi dekat kubur wali, itu saya dalil mereka tu hulu pada tok-tok wali mereka. Allah musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lain ni ke? Tak ada lah. Kalau tak ada tu, kita berhenti kat sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.